ajaran-ajaran yang melampau, ajaran-ajaran yang karut, yang disebarkan di media sosial, kadang-kadang dapat view ratusan ribu. Ratusan ribu. Sebenarnya ini lebih bahaya daripada berjoget dekat TikTok. Tuan-tuan jangan salah quote. Sagi tuan-tuan quote kata, Rora kata joget kat TikTok okey. Bukan. Saya kata dua-dua tak okey. Tapi kadang-kadang takwilan yang batil yang disebarkan oleh orang yang berwatak agama lebih bahaya daripada joget tu. Kerana joget tu orang awam tahu yang joget ni bukan orang agama. Tapi kalau yang sebarkan kebatilan adalah orang yang pakai kepiah, orang yang pakai serban, kadang-kadang dia rasa ini sebahagian daripada agama sedangkan dia bukan. Soalan ni berkaitan dengan perwatakan yang menipu manusia. Maka sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang Ustaz Nazim baca tadi, Nabi SAW menyebutkan, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ulama berbeza pendapat tentang statusnya, tetapi Al-Imam Ibn Abdul Bar mensahihkannya, Al-Imam Al-Alai menilainya sebagai hasan. Di sana ada banyak lagi riwayat yang merujuk kepada makna yang sama. Apa makna hadis ni? Nabi kata akan ilmu agama ini akan dipikul daripada setiap generasi orang-orang yang baik daripada kalangan mereka, orang-orang yang adil. Apa maksud adil? Orang yang tidak ta'assub, orang yang berpegang di atas kebenaran. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Kerja mereka apabila telah menyampaikan ataupun kita kata telah memikul ilmu itu, tugas mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan daripada agama itu setiap penyelewengan orang-orang yang melampau. Wantihal al-mubtilin, dan ajaran agama orang yang nak membatalkan agama. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan orang-orang jahil. Maka kadang-kadang timbul satu persoalan, kan? Saya bila belajar dalam ilmu hadis, saya belajar dalam ilmu hadis ni agak lambat Ustaz Nazim. Umur 24 tahun baru dipaksa masuk dalam bidang hadis. Sebab saya masuk UPSI, saya join UPSI, degree saya dalam bidang syariah, tak berapa tumpu sangat dalam bidang hadis. Kemudian masuk UPSI, UPSI kata kalau you nak beasiswa, you kena buat dalam bidang selain daripada syariah. You buatlah bidang lain pun. Masa itulah saya nampak video Datuk Mufti. Masa tu saya tak kenal dia. Saya kenal dia yang tak kenal saya, kan? Saya tengok video, macam best pula cerita bab hadis ni. Saya propose. Mula-mula bos saya dengar, dia kata, you betul ke nak belajar bidang hadis ni? Saya kata, saya cubalah bos. Dah tak bagi bidang lain kat saya, tak bagi bidang syariah, saya ambil bidang hadis. Lepas pada tu saya belajar, saya rasa macam banyak juga benda nak kena buat. Tugas-tugas nak membersihkan agama ni, pertama daripada hadis palsu, yang kedua daripada takwilan-takwilan lain. Maka kita ambil tanggungjawab tu. Walaupun orang lain buat juga, maka kita pun terasa kita nak join gerakan untuk membersihkan agama. Maka orang sebut kat kita macam-macam lah. Suka gaduh, suka cari pasal. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW kata ini tugas orang yang memikul agama. Saya bukan ilmu banyak, setakat ilmu yang ada sikit, kita kena buatlah kerja ni. Kerana kita nak masukkan diri kita dalam kalangan orang-orang yang paling tidak bekerja untuk ilmu, berusaha atas ilmu yang ada. Adalah sikit Allah Ta'ala bagi amanah, maka kita kena buat. Maka sebab itu bila kita tengok macam-macam ajaran-ajaran yang disebarkan, disandarkan di atas nama agama, bahkan sebahagian daripada ajaran ni dulu dah mati dah, dihidupkan semula. Sebahagian daripada tok guru zaman ni, bila ditanya tentang mandi safar, ada yang kata boleh. Saya pun penin, seumur hidup saya tak pernah join mandi safar. Mungkin tuan-tuan pernah join, tapi dah insaf. Tiba-tiba hari ni Tok Syekh, yang dianggap Tok Syekh, pakai serban, mengatakan mandi safar tak ada masalah. Sedangkan kita dengar 20 tahun dulu lagi dah yang mengatakan mandi safar ni khurafat, kan? Sebahagian daripada tok guru okey dengan khurafat. Dia kata tak ada masalah, khurafat benda pelik.
Siapa yang tak terima benda pelik, dia yang pelik. Kita pelik. Kita pun pelik dengan kenyataan yang pelik ni. Tak terima benda pelik adalah orang yang pelik. Sedangkan ulama hadis meletakkan satu kriteria. Dia kata nakarah fil hadis. Apa itu nakarah fil hadis? Benda yang pelik dalam hadis mereka tak terima melainkan ada bukti yang kukuh. Saya bagi contoh. Raddus Syams li Ali. Ada satu riwayat datang daripada seorang sahabat je, bintu Umais. Dia beriwayat, dia kata Nabi SAW baring dekat riba Ali bin Abi Talib, tidur. Nabi tidur, Ali tak mau kejut Nabi. Ali tak mau kejut Nabi sampai matahari terbenam. Ali tak solat asar. Dalam riwayat tu lah. Bila Nabi terjaga, Nabi sedar, Nabi kata, tak solat asar. Dia kata tak. Nabi berdoa supaya matahari tu naik balik. Nabi doa supaya matahari tu naik balik. Dan matahari tu naik. Dan Ali solat asar. Riwayat ni sebahagian ulama terima. Tetapi Ibnu Kathir buat ulasan. Dia kata riwayat ni problem, dia kata. Kalau betul lah benda ni berlaku, dah tentu riwayat dia bukan datang daripada sahabat ni seorang. Mesti ramai sebab dah gelap, tiba-tiba naik balik matahari, jadi cerah balik. Dan bukan hanya seorang patutnya riwayat, ramai. Ibn Kathir kata apa? Kita tidak mengingkari kuasa Tuhan. Tetapi riwayat yang seperti ini tatawafarud dawa'i ala naqlih. Begitu banyak faktor yang menjadikan sepatutnya ramai yang riwayat, tapi seorang je riwayat, maka ia menjadi pelik. Maka Ibn Kathir tak apa nak boleh terima riwayat ni. Dia tawakuf, dia berhenti, dia tak buat keputusan, kan? Jadi nak bagi tahu, dalam riwayat hadis pun bab-bab pelik ni kita kena tangguh sehingga datang bukti. Tiba-tiba ada orang bagi tahu kena terima benda pelik. Tak terima benda pelik tu pelik. Jadi saya rasa macam ini problem yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itu Ibnul Jauzi dalam kitab dia, Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbisu Iblis, belitan iblis, tipu daya iblis, dia menghuraikan beberapa perkara yang mengelirukan orang awam. Iblis gunakan benda ni untuk kelirukan orang awam. Yang pertama dia kata di antara belitan iblis, godaan iblis, tipu daya iblis terhadap orang awam ialah apabila mereka mendahulukan al-mutazahidin alal ulama. Mereka mendahulukan golongan yang menunjuk-nunjuk mereka ini zuhud. Menunjuk-nunjuk kononnya mereka ini zuhud. Mereka dahulukan golongan ini berbanding golongan ulama. Dia kata hatta law ra'au jubbata suf ala ajhalin nas azzamuh. Sehingga kan kalau mereka nampak jubah daripada bulu dipakai, jubah wul lah kita panggil, dipakai, diletakkan di atas orang yang paling jahil di kalangan manusia pun, mereka akan agungkan. Sebab apa? Jubah dia dahsyat, serban dia besar. Bukan tengok apa yang disebut, tengok apa yang dia pakai, kan? Ini masalah talbisu iblis. Yang kedua, golongan faktor yang kedua, golongan yang percaya kepada golongan zuhud sehingga kenyataan-kenyataan dia yang clearly menyanggahi agama diterima. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook kadang-kadang, saya sebut benda betul, kena kecam. Orang lain, ustaz dia sebut benda yang sama, dia berhenti kecam. Ada satu orang tunjuk kat saya satu print screen dekat Facebook. Kenyataan yang memang teruk lah. Saya tak ingat kenyataan tu, tapi teruk. Memang kenyataan tu tak masuk akal. Ada seorang hamba Allah ni dikecam. Dia kata yang ni teruk, yang ni sesat, yang ni bukan ahli sunnah. Tiba-tiba ada orang reply bawah tu, ini pandangan Ustaz Fulan dan Fulan, dia ceramah sebut macam ni. Oh, kalau macam tu kita kena terima, sebab dia banyak guru. Nampak? Tuan-tuan, kadang contoh, saya bagi contoh. Tiba-tiba Datuk Guru mengajar roh boleh berpindah-pindah, dia dah tarik balik lah. Tak adalah masalah yang tu. Tapi ada sebahagian yang cuba mewajarkan. Dia kata,
Tok Syekh ni orang ikhlas, Tok Syekh ni orang saleh. Janganlah hentam dia. Kita bukan hentam. Kita cuma bagi tahu pandangan dia yang mengatakan roh boleh berpindah-pindah. Roh Abu Bakar masuk dalam Imam Ahmad. Imam Ahmad tu luar je, dalam Abu Bakar. Lepas tu pergi pindah pula pada seorang daripada Wali Songo kan. Dia kata luarnya Wali Songo, dalamnya Abu Bakar. Kita kata pandangan ini pandangan yang batil. Ini bukan pandangan ahli sunnah, bahkan bukan daripada Islam. Kerana Islam mengajar roh ini bila dah mati dia tak berpindah, dia masuk alam barzah. Tapi ada orang mengajar di sini, kita bantah kerana ambil pada hadis tadi, semangat nak ambil tanggungjawab. Maka sebahagian daripada mengikut dia hentam kita balik, suka nak cari salah orang. Tapi cuba bayangkan kalau ustaz daripada Perlis yang sebut benda tu. Saya ingat 3 hari 3 malam pun tak cukup dia orang nak hentam. Sebab apa? Sebab mereka tengok orang yang bercakap, orang tunjuk zuhud, apa yang dicakap pun kira okey. Dan sebahagian daripada mereka terpesona dengan nasab. Ini disebut oleh Ibnul Jauzi. Talbisu iblis 'ala al-awam. Tengok, nasab dia bagus, dia orang Arab, keturunan Nabi. Apa yang dia bawa mesti betul. Ini juga merupakan talbisu iblis. Maka kita, tugas kita asatizah, sebab tu saya sebut banyak tempat saya sebut asatizah kena mula bercakap kan. Alhamdulillah dalam beberapa isu kita bercakap kan. Tapi ada kadang-kadang beberapa isu saya dengan Datuk Mufti je lah bercakap kan. Kadang-kadang ada juga orang telefon, Syekh, dia kata, aduh ustaz ni keluar kenyataan macam ni, entah bila nak tibai. Kita kata, you bila nak tibai? Dia kata kami duduk belakang-belakang je. Tuan-tuan, kalau semua ilmuwan pakat senyap, nampak 2-3 orang je bercakap, dia tak kuat. Dia tak membina satu wave, dia tak membina satu alunan yang kuat. Jadi kita kena bercakap. Yang mana yang tahu benda ni salah, benda ni batil, kena bercakap. Kerana agama ni tanggungjawab kita untuk jaga. Kalau tak, dia akan jadi rosak. Maka sebab itu takwilan-takwilan jahat, ajaran-ajaran yang melampau, ajaran-ajaran yang karut, yang disebarkan di media sosial, kadang-kadang dapat view ratusan ribu. Sebenarnya ini lebih bahaya daripada berjoget dekat TikTok. Tuan-tuan jangan salah quote. Sagi tuan-tuan quote kata, Rora kata joget kat TikTok okey. Bukan. Saya kata dua-dua tak okey. Tapi kadang-kadang takwilan yang batil yang disebarkan oleh orang yang berwatak agama lebih bahaya daripada joget tu. Kerana joget tu orang awam tahu yang joget ni bukan orang agama. Tapi kalau yang sebarkan kebatilan adalah orang yang pakai kepiah, orang yang pakai serban, kadang-kadang dia rasa ini sebahagian daripada agama sedangkan dia bukan. Maka sebab itu kena bercakap. Macam mana kita berani tegur orang yang berjoget dekat TikTok tu kan, yang tak ada adab tu, sama juga, bahkan kena lebih dahsyat, membetulkan ajaran agama yang cuba ajaran yang bukan agama dimasukkan dalam agama. Allahuakbar. Terima kasih.